Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat teruskan lagi kuliah kita masuk siri yang ke-11. Jadi maksudnya hari ini kita akan sama-sama melihat hadis yang ke-11 yang kita kongsikan daripada awal sampailah sekarang ni gilirannya ialah hadis yang ke-11 ya. Jadi para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ke-11 ini sebenarnya dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca sebelum ni, iaitu yang berkaitan dengan rahmat Allah yang masuk syurga, dengan rahmat Allah yang saya sebut dalam hadis sebelum ni. Dan hadis ini juga, cuma hadis ni dia ada penambahan yang kita boleh sama-sama ambil pengajaran berkaitan dengan hadis ni. Jadi kalau tengok kepada hadis ni, tajuk yang diberikan, kalau dalam buku ni tajuk harap beriringan dengan takut. Kalau kita tengok ni tajuk dia macam kita tak berapa nak faham lagi kan. Kita tengok harap beriringan dengan tajuk. Maksudnya dalam kita mengharap, dalam harapan kita, nanti kita akan tengok lebih lanjut, dalam harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam hadis sebelum ni kita juga kena ada sifat takut. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dan kalau kita lihat kepada hadis ni sendiri, ini terjemahan dalam bahasa Melayu. Kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan tajuk kepada hadis ini, tajuk babnya ialah Babu Ar-Raja'i Ma'al Khauf. Bab tentang Ar-Raja'. Kalau kita, bahasa kita lailah kan, rojak yang jadi makanan tu, ni Ar-Raja' maksudnya pengharapan. Pengharapan Ma'al Khauf. Khauf ni takut. Bab tentang pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pengharapan tu kena diiringi dengan sifat takut. Yang ni yang kita akan, Imam Al-Bukhari letak tajuk bab ni, kalau disebut supaya seimbang. Dalam bab sebelum ni tentang rahmat Allah sahaja kan, tapi dalam mengharapkan rahmat Allah, Al-Imam Al-Bukhari macam dari satu sudut nak seimbangkan perasaan yang kita nak mengharapkan. Sebab rahmat Allah kan luas, rahmat Allah itu luas. Jadi sebelum membawakan hadis tentang rahmat Allah itu luas, Al-Imam Al-Bukhari membawakan, selepas bawa tajuk harap yang diiringi dengan takut, Al-Imam Al-Bukhari membawakan kata-kata daripada seorang tokoh dalam kalangan tabi'in yang dikenali dengan nama Sufyan bin Uyainah, yang menyebut satu kata-kata. Jadi kata-kata Sufyan bin Uyainah ni ada kaitan dengan ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 68. Jadi ayat 68 inilah yang menceritakan perlunya ada sikap takut. Dan ayat ni kalau kita tengok sebenarnya dia bertepatan dengan apa yang berlaku
di dunia Islam sekarang ni yang sangat menyentuh perasaan kita tentang isu di Palestin. Yang berlaku yang ni. Bila saya tengok balik ayat Al-Quran ni, sama-sama kita ambil pengajaran, sebab ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 68 sebenarnya merupakan ayat yang berkaitan dengan kesesatan Bani Israel. Jadi kita sama-sama ambil pengajaran, sebab isu tentang Palestin ni kita kena cakna, kita kena ambil tahu, sebab isu ni melibatkan isu kita juga. Setakat mana yang kita mampu, kita mampu, kalau kita berkemampuan nak memberikan pertolongan dalam bentuk kewangan, dalam bentuk bantuan pakaian dan sebagainya, ataupun apa yang kita mampu buat, mendoakan, itu pun salah satu yang mampu kita buat, dan juga perkara-perkara lain yang kita mampu buat. Dan dalam hal ini sepatutnya kita umat Islam kita kena bersatu. Tapi biasalah, dalam isu-isu ni pun kadang-kadang dalam grup WhatsApp kita pun ada, dalam isu ni pun ada yang tidak sependapat dan sebagainya, kan. Tapi sepatutnya daripada sudut teorinya lah, kan, sepatutnya kita umat Islam kena bersatu dalam, orang kata apa, nak menyebar luaskan tentang apa kezaliman yang dilakukan terhadap saudara kita di Palestin. Yang ni yang kita kena cakna, sama ada kalau orang tu dia boleh kongsi dekat mana-mana, kan. Sekarang ni bukan dalam kalangan kita yang berusia, kalau kita tengok dalam kalangan anak-anak kita pun, kan, sekarang ni anak-anak kita dekat media sosial pun, mereka, saya tengok anak-anak yang kecil pun ambil tahu tentang isu ini, tentang keganasan yang berlaku terhadap kanak-kanak dan sebagainya. Kalau kita tengok, kalau berita, kalau semalam ambulans, kan, dah patah balik berapa kali kena berlaku tembakan dan sebagainya. Kita tak dapat nak gambarkan betapa zalimnya kezaliman yang dilakukan. Itu daripada sudut, jadi kita ambil tengok, sebab ayat Al-Quran ini ada kaitan dengan kesesatan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Jadi hadisnya ialah, saya baca dulu hadis, dan kemudian saya akan hurai 3 perkara penting. Yang pertama tentang, saya kongsi sedikit tentang latar belakang nama tabi'in yang disebut dalam hadis ni, iaitu Sufyan bin Uyainah. Kemudian kita tengok ayat Al-Quran ini, dan kita tengok hadis yang kita nak kongsikan ini. Jadi sebelum tu saya baca dulu hadis ini. Hadis ini riwayat melalui diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada gurunya Qutaibah bin Sa'id, dan hadis ini merupakan hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha khalaqar rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmatin fa amsaka 'indahu tis'an wa tis'ina rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan falau ya'lamul kafiru bi kulli alladhi 'inda Allahi minar rahmah lam yai'as minal jannah walau ya'lamul mu'minu bi kulli alladhi 'inda Allahi minal 'adzabi lam ya'man minan nar. Jadi hadis ni sebenarnya saya dah kongsi dalam kuliah sebelum ni, yang menceritakan bahawa rahmat Allah itu luas. Dan hadis ini bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Allah menjadikan rahmat, pada hari rahmat dijadikan sebanyak 100 rahmat, dipegang di sisinya 99 rahmat, dan dihantar kepada semua makhluknya satu rahmat. Kalaulah mereka yang kafir itu mengetahui kesemua rahmat yang ada di sisi Allah, nescaya mereka tidak akan berputus asa dari syurga Allah. Dan sekiranya seorang Muslim tahu akan semua azab, siksa yang ada di sisi Allah, nescaya mereka tidak akan merasa selamat daripada neraka. Yang ini hadis ni dia ada keseimbangan yang menunjukkan rahmat Allah tu ada. Tetapi dalam nak mengharapkan rahmat Allah itu, kita tak boleh jadikan alasan, tak apa kita buat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita buat lagi, kita leka, kan? Jadi kita tak ingat. Jadi hadis ini memberi peringatan kepada kita dalam kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kita juga kena ingat bahawa ada perbuatan dalam kehidupan kita yang kita kena, kalau Allah larang, kita kena tinggalkan. Yang ini nak menunjukkan bahawa kalau kita lakukan perbuatan yang bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan, walaupun rahmat Allah tu ada, tapi semua orang sepatutnya tidak merasa selamat daripada neraka. Jadi ancaman daripada Allah tu ada. Jadi maksudnya kita tidak boleh mengambil mudah persoalan yang berkaitan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ada, kita memang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga kita takut dalam perbuatan kita seharian, perbuatan tu perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'uzubillah, kita dimasukkan ke dalam neraka. Okey, itu daripada maksud hadis. Kemudian saya nak kongsikan juga tentang kata-kata. Ini maksud hadis. Nanti kita akan tengok maksud hadis ni secara dengan lebih mendalam. Kata-kata yang diungkapkan oleh Sufyan, dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebut nama Sufyan sahaja. Jadi kalau kita tak buka buku dengan orang kata apa, nak cari buat pembacaan, sebab dalam kalangan tokoh yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, Sufyan antara tokoh yang masyhur, ada dua tokoh yang bernama Sufyan, dan selalunya diistilahkan dalam ulum hadis dengan nama Sufyanain, dua Sufyan. Tapi yang ni Sufyan yang mana satu? Dua nama ni sebenarnya Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita tengok macam juga sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah, kan? Abdullah, terdapat beberapa sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang diistilahkan sebagai Al-Abadilah, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Okey, jadi saya kongsikan sedikit tentang latar belakang Sufyan bin Uyainah. Jadi yang disebut kat sini sebenarnya ialah Sufyan bin Uyainah, bukannya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi Sufyan bin Uyainah, saya tak lahir daripada sudut kelahiran, asalnya dilahirkan di Kufah. Kufah, bukan dilahirkan di Madinah. Tapi tahun kelahiran ialah 107 Hijrah. Dah agak lewat. Kalau nak banding dengan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dilahirkan 10 tahun lebih awal. Sufyan bin Uyainah lahir tahun 107, Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97.
Hijrah. So beza 10 tahun yang menunjukkan daripada sudut orang kata apa, senior lah kan. Kalau senior daripada sudut Sufyan Ats-Tsauri lebih awal kelahirannya, dan daripada sudut wafat, Sufyan Ats-Tsauri pun wafat lebih awal, meninggal lebih awal tahun 161 Hijrah, ya. Dan Sufyan bin Uyainah meninggal lebih lewat 198 Hijrah, ya, 198, ya. Okey, dan ini daripada satu sudut. Tapi kedua-dua tokoh ini memang adalah tokoh yang sangat hebat dalam bidang hadis, daripada sudut meriwayatkan hadis dan juga ilmu tentang hadis. Dan Sufyan Ats-Tsauri diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Kalau kita biasa dengar Amirul Mukminin kan, tapi ada juga gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Dalam gelaran ini yang paling tinggi, sebab kalau tokoh hadis ada gelaran-gelaran. Paling rendah ialah Al-Musnid, itu paling rendah. Kemudian ada Al-Hakim, ada beberapa orang kata apa, gelaran ilmiah. Dan yang paling tinggi ialah Amirul Mukminin fil hadis. Dan juga apa lagi yang saya nak kongsikan tentang perbezaan juga daripada sudut guru lah. Guru kepada Sufyan Ats-Tsauri, guru beliau dalam kalangan para sahabat Nabi SAW. Antara guru Sufyan Ats-Tsauri ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ni. Akan tetapi hadis ni bukan daripada kata-kata yang dibawakan ni bukan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, akan tetapi kata-kata Sufyan bin Uyainah. Memang kadang-kadang kalau sebut saya sendiri pun kadang-kadang kita keliru Sufyan yang mana satu. Kemudian daripada sudut keilmuan, sebab itu apa kata-kata yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah tentang ungkapan beliau, sehingga Al-Imam Al-Bukhari membawakan kata-kata Sufyan bin Uyainah dalam hadis yang kita kongsikan hari ini. Dan kata-kata Sufyan, iaitu Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, wa qala Sufyan ma fil Qur'ani ayatun asyaddu alayya min lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ini kata-kata Sufyan bin Uyainah, dan kata-kata ini Sufyan bin Uyainah bermaksud tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang lebih berat bagi aku daripada ayat ni. Tak ada satu pun bagi beliau, bagi Sufyan bin Uyainah, satu ayat dalam Al-Quran yang lebih berat daripada ayat 68 surah Al-Ma'idah. Ayat dalam surah Al-Ma'idah ini bermaksud, kalau sebenarnya dalam Sahih Al-Bukhari tidak dibawakan ayat tu secara penuh, tetapi dibawakan potongan, iaitu lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Akan tetapi kalau tengok balik ayat Al-Quran itu, sebenarnya ayat yang lengkapnya ialah kat depan tu ada potongan. Ayat ini merujuk, ayat 68 merujuk sebenarnya qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra
fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jadi ayat ini bermaksud, kalau ayat ini secara lengkap, katakanlah wahai Muhammad, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama. Jadi ayat ini bermaksud kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Kita ni tidak dianggap beragama sedikit pun, sehinggalah kita buat apa? Sehinggalah kita menegakkan, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kami. Ini, tapi kata-kata yang dibawakan oleh Sufyan Al-Uyainah tu adalah potongan daripada ayat, keseluruhan ayat. Dan kalau kita tengok ayat ni secara keseluruhan, sebab saya kata kita lihat juga bagaimana Allah menceritakan sifat kaum Bani Israel, ya. Dan ayat ini bermaksud, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, iaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu yang diturunkan, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran, sebab mereka tidak dapat menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan daripada golongan mereka. Dan Allah akan bertambah kedurhakaan dan kekafiran kepada siapa? Kepada kebanyakan daripada golongan ahli kitab. Dan janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Ini adalah jadi ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sedikit tafsirannya, iaitu wahai ahli kitab. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya golongan ahli kitab sebelum Al-Quran diturunkan, kan kita dah belajar, mereka diberikan kitab. Ada kitab masing-masing, ada kitab Taurat, ada kitab Injil dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka telah ada agama. Mereka telah ada agama, dan juga bukan hanya ada agama, sebab dah diberikan kitab, mereka juga telah dibangkitkan Nabi dan Rasul banyak daripada kalangan mereka. Akan tetapi walaupun Allah dah turun, dah bagi kitab, Allah dah utuskan Rasul yang silih berganti, tapi mereka tidak dianggap beragama, sehingga mereka menegakkan agama tersebut. Jadi sama juga macam kita, dalam konteks memang ayat ni merujuk kepada sifat Bani Israel yang diberikan kitab. Kita pun sama, yang antara kita boleh ambil pengajaran. Saya kata pun untuk saya, kita dah diberikan kitab, kita dah diutuskan Rasul, tapi kalaulah kita tidak menegakkan lagi agama ni, kita tidak dianggap, kita tidak lagi, tak lagi cukup dengan apa yang diri kita, pengakuan kita sebagai seorang yang beriman. Sebab itulah yang Sufyan bin Uyainah kata dia takut. Ayat ni lah yang paling dia takut. Sejauh mana kita dah diberikan, ada kitab Al-Quran, kan, ada panduan daripada sunnah, sejauh mana kita berpegang, beramal, sejauh mana daripada sudut. Inilah yang paling kita takut. Kita dah diberi, tapi kalau tengok kat dalam diri kita, sejauh mana? Banyak kan kelemahan-kelemahan apa yang Allah suruh. Kalau kita tengok daripada sudut bunyal Islamu ala khamsin, asas kepada agama tu kalimah syahadah.
mentauhidkan Allah, pergantungan kita kepada Allah, ataupun sejauh mana keesaan kita memang kita harap Allah, ataupun kita bergantung juga kepada kita mensyirikkan Allah dan sebagainya. Itu daripada satu sudut. Belum lagi kita sebut tentang solat kita. Solat kita yang wajib ke atas kita, itu baru solat yang wajib, kan? Sejauh mana kita laksanakan dengan sebaik mungkin, kan? Belum lagi kita sebut tentang solat-solat yang sunat dan sebagainya, kan? Sejauh mana. Sebab itulah ayat ini disebut oleh Sufyan bin Uyainah antara tidak ada bagi beliau ayat yang lebih beliau takut berbanding dengan ayat ni. Semua kita dah ada, kan? Macam apa yang berlaku di Palestin yang disebut yang orang kata kita, Allah bagi kat kita Al-Quran, kan? Kita nak baca pun, macam selalu saya sebutlah, kita nak baca pun kita berkira, apatah lagi kita nak tadabbur, kita nak faham satu-satu. Kita baca pun kita kalut-kalut, kan? Tetapi yang berlaku di barat, ada yang disebut dalam satu perkongsian, mereka mula membaca Al-Quran. Jadi kita rasa macam rasa terpukul. Kita Al-Quran ada dekat kita, tapi kita kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, pengajaran, kita ambil tak pengajaran? Ini saya kata kat saya jugalah, saya lagi takut sebenarnya. Saya duk kongsi pasal tafsir ni, rasa takut sebenarnya kalau nak ikut, rasa tak layak nak kongsi tu. Memang rasa tak kongsi, rasa tak tahu nak cakap, rasa betapa kurangnya kita, kan, daripada sudut kita beramal. Tapi saya kongsi, mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil pengajaran. Kita tengok balik orang di barat mula, banyak kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran, khususnya tentang, kalau kita tengok sekarang dalam situasi yang berlaku di Palestin, tentang apa yang Allah janjikan yang akan berlaku, kemusnahan kepada Bani Israel. Kita mula cari tentang, khususnya tentang satu surah yang ni yang disebut dalam surah Al-Maidah, ayat 68 sampai ayat 70. Dan ada lagi satu surah yang sekarang ni yang dikongsikan tentang kemusnahan, tentang yang disebut kaum Yahudi, mereka memang melakukan kemusnahan 2 kali. Yang ni ulama memang berbeza pandangan bila berlaku kemusnahan tu. Kalau ikut kitab tafsir yang lama-lama, perbincangan mereka tu macam kemusnahan tu dah berlaku. Namun ada tafsir oleh tokoh tafsir semasa, ini pun saya kongsi juga sebab ada rakan kenalan di Facebook, ada saudara Anas, dia ada kongsi penulisan tentang tafsir ini, antaranya oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tokoh tafsir di Jordan yang banyak sumbangan, dan juga yang menceritakan tentang kemusnahan yang akan berlaku ni. Sebenarnya kemusnahan yang akan berlaku kepada Bani Israel tu kemusnahan pada akhir zaman ni. Yang itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan kongsikan juga. Kita akan tengok ayat ni dulu. Dan surah Al-Isra tu biasa kita dengar nama surah Al-Isra, ayat 4 sampai ayat 5, yang menceritakan mereka melakukan kemusnahan 2 kali, kemudian Allah akan membinasakan mereka. Dan mereka melakukan kemusnahan tu, mereka rasa angkuh, mereka rasa sombong. Kalau kita tengok macam mana yang berlaku sekarang, kan? Tapi ada janji, yang ni kita kena yakin Allah akan menghancurkan mereka dengan mengutuskan hamba-hamba Allah yang akan membantu saudara kita. Okey, kita pergi pula
Oh, tentang nama tadi yang saya sebut, kita biasa dengar dengan nama surah Al-Isra. Akan tetapi juga sebenarnya nama surah Al-Isra ni saya ada buka juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari ada nama kitab As-Salah tentang solat. Ada tentang kitab At-Tafsir. Ada cerita tentang tafsir, dan dalam tafsir surahnya yang digunakan nama surah oleh Al-Imam Al-Bukhari ialah surah apa? Surah Bani Israel. Selalu kita dengar kita kata surah Al-Isra. Akan tetapi ulama dalam kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud ada menceritakan tentang surah-surah awal yang diturunkan kepada Nabi SAW, antaranya surah Bani Israel. Jadi penggunaan surah Bani Israel tu memang digunakan selain daripada nama surah Al-Isra, ya. Okey. Kalau kita tengok kepada, saya nak kongsi juga tentang saya apa yang disebut tentang Bani Israel tadi, yang kita tengok diberikan kitab, diutuskan Nabi. Tapi sebenarnya kalau diberikan kitab, diutuskan Nabi, tidak dianggap lagi berada di atas amalan agama sehingga apa? Menegakkan hukum yang ada dalam Taurat dan yang ada dalam Injil kesemuanya sekali. Dapat kitab aja tak cukup. Diutuskan Rasul saja tak cukup kalau tidak dianggap kalau tidak menegakkan hukum yang ada dalam kitab tersebut. Ini bukan maksud tegakkan macam biasa, tegak biasa, tapi kena sempurnakan semua sekali apa sahaja tuntutan dalam amalan dan juga dalam akidah, i'tiqad, kepercayaan kita. Kalaulah mereka tidak tegakkan, mereka tu lastum ala syai'. Tidak lagi, orang kata apa? Tidak dipandang beragama. Jadi kalau tadi disebut kita tidak seseorang tu, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, bukan hanya kena tegakkan kitab Taurat dan kena tegakkan kitab Injil, tapi juga termasuk tegakkan Al-Quran. Sebab kitab Taurat dan Injil telah diutuskan kepada kaum sebelum. Jadi apabila Nabi diutuskan, kaum Bani Israel diperintahkan kepada mereka untuk menegakkan juga, bukan hanya tegak apa yang ada dalam Taurat dan Injil, tapi juga menegakkan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Maksudnya termasuk dengan Al-Quran. Akan tetapi mereka tak terima. Dan sebab itulah sebab itu juga kalau kita tengok kat sini, kita kena disebut kitab Taurat dan Injil. Kalau dalam kat sini tidak disebut, kalau dalam ayat ni disebut nama kitab Taurat, disebut nama kitab Injil. Tetapi bila tentang Al-Quran digunakan ayat wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jadi maksudnya apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Maksudnya tidak cukup dengan berpegang kepada wahyu sahaja, tetapi juga kepada penerangan daripada Nabi SAW tentang wahyu tu. Ini merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Jadi ini jadi dalil juga kalau orang kata dia nak pegang dengan Quran saja. So tak cukup. Kena berpegang dengan juga dengan sunnah Nabi SAW, ya. Dan akan tetapi apa yang diturunkan kepada kamu, wahai kepada kamu, iaitu kepada Nabi Muhammad,
akan menambah apa sikap kaum Yahudi pada ketika itu. Mereka akan bertambah. Adakah bila dibagi tahu kat depa ada rasul, depa akan ikut? Akan tetapi tidak surut, kedegilan mereka tu makin bertambah. Malah akan bertambah kedegilan mereka dengan sebab apa? Sebab wahyu tu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jadi apa? Semakin derhaka dan semakin kufur. Kalau dulu mereka tolak wahyu yang ada dalam kitab mereka sahaja, sekarang ini pada zaman Nabi mereka menolak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikatakan bertambah derhaka dan juga kekafiran mereka. Akan tetapi ayat tersebut dalam surah 68, ayat 68 disebut ini ayat pujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi jangan rasa, dan janganlah kamu rasa sedih. Sebab mereka tak nak terima tu, biasalah dalam konteks dakwah, apatah lagi dalam sifat Nabi SAW yang Nabi seorang yang lembut hatinya, yang sangat prihatin. Nabi rasa sedih apabila dakwah Nabi tidak diterima. Begitu juga dalam konteks kita sekarang ni, kalau kita cuba memberi berkongsi ilmu daripada sudut dakwah, kita nak menyampaikan perkara-perkara kepada sesiapa pun yang berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah dan tafsiran yang berdasarkan kedua sumber ini, kalau tidak diterima, kita jangan rasa sedih. Yang penting kita tunaikan tanggungjawab kita menyampaikan apa yang disebut dalam Al-Quran, apa yang disebut dalam hadis dan juga kitab-kitab yang disyarah atau ditafsirkan berdasarkan kedua sumber ini. Jadi kadang-kadang sebab kalau kita sedih orang tak terima, kita bagi tahu kan, sedih itu tak dapat bantu kita untuk kita nak meneruskan usaha dakwah kita kalau kita sedih kan. Jadi sebab orang kata apa, ini lumrah. Ada orang yang dia akan senang untuk terima kita nasihat, macam ni amalan kena buat, macam ni tak sepatutnya buat. Ada orang dia akan mudah terima, tapi ada orang dia memang kita bagi tahu macam mana pun dia susah nak terima, melainkan Allah beri hidayah dan petunjuk kat dia. Jadi kita, kalau kita dah usaha, kita jangan rasa sedih, kita doakan Allah bagi hidayah dan petunjuk. Katalah dalam kalangan ahli keluarga kita pun ada yang kita kongsikan ilmu dan sebagainya, kita jangan bersikap berputus asa, bersedih sampai kita pun rasa tak boleh nak buat apa, tapi kita teruskan perkongsian, teruskan usaha kita. Ini apa yang pengajaran yang boleh kita ambil lah. Okey, lepas pada tu ayat 68 ada ayat 69 yang menceritakan, ada juga bukan semua ayat yang menceritakan Allah dah bagi peluang kepada Bani Israel diturunkan Al-Quran. Sepatutnya dengan turunnya Al-Quran itu peluang kepada mereka untuk mereka bertaubat, kembali kan, tapi mereka tidak kembali. Dan ayat yang ke-70 ialah ayat teguran. Allah memberi teguran kepada Bani Israel tentang sikap mereka terhadap kitab mereka sendiri. Allah bagi teguran sebab bukan hanya mereka menolak Al-Quran, tetapi kitab yang diturunkan kepada mereka sendiri pun mereka tolak. Ini dapat dilihat dalam ayat 70, ayat yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka,
dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka. Jadi mereka nak Rasul tu ikut apa kehendak mereka, nafsu mereka. Maka sebahagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan. Jadi mereka tak terima. Ini sikap Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran. Dan bukan hanya mereka dustakan, mereka kata ni bawa ajaran yang tak betul, yang tidak tepat. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, sebahagian yang lain mereka buat apa? Mereka bunuh. Jadi Nabi daripada kalangan mereka pun mereka bunuh. Apatah lagi dengan bangsa lain. Yang ni yang disebut dalam Al-Quran. Sebenarnya Allah mengingatkan dalam ayat ni, Allah dah ambil perjanjian dengan Bani Israel dan mereka berjanji mereka akan taat kepada wahyu yang disampaikan kepada mereka. Banyak disebut tentang perjanjian mereka dalam Al-Quran, perjanjian mereka dengan Allah. Maknanya bukan mereka tidak tahu tentang kebenaran, mereka tahu, akan tetapi mereka sengaja tolak dan sengaja buat tidak tahu. Dan Allah, dan penekanan kepada janji yang mereka janji mereka nak taat tadi tu, Allah pilih dalam kalangan Bani Israel Rasul dan lantik Rasul-Rasul yang ramai untuk nak menyempurnakan perjanjian tadi tu. Mereka kena taat kepada Rasul-Rasul itu. Sebenarnya mereka telah diberi kepimpinan yang lengkap sebenarnya. Tetapi sikap mereka, malangnya setiap kali Rasul datang dengan membawa wahyu yang tak sesuai dengan nafsu mereka, sebahagian Rasul didustakan begitu sahaja. Mereka tolak, mereka lawan Rasul-Rasul tersebut. Inilah juga dalam orang kata apa yang kita boleh ambil pengajaran. Orang kata apa, kadang-kadang peranan cabaran yang dilalui oleh pendakwah-pendakwah, kita dah cuba sampaikan, tidak semua yang dapat menerima apa yang kita sampaikan. Ada tentangan-tentangan yang tak terima kebenaran walaupun bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah dan sebagainya. Yang ini yang kita boleh ambil pengajaran. Dan sebahagian yang lain mereka bunuh, ataupun ada yang mereka memang bunuh dan ada juga yang mereka cuba bunuh. Ini sikap Bani Israel. Mereka cuba bunuh, macam mana yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang perbuatan yang menunjukkan betapa tahap sikap penentangan Bani Israel terhadap kebenaran. Jadi kalaulah mereka tak dapat nak halang Rasul menyampaikan kebenaran, mereka tak dapat nak larang, jadi mereka ambil tindakan untuk bunuh. Jadi kalau kita tengok sekarang, sikap membunuh orang yang tidak disenangi ni berlaku zaman berzaman sampai sekarang, dan digunakan untuk menutup suara kebenaran. Fakta tu terbalik. Yang kita nakkan hak kita dianggap sebagai pelampau, teroris, kan? Umat Islam apa yang berlaku. Dan daripada pihak mereka menyatakan itu adalah hak mereka untuk mempertahankan. Tapi daripada sikap mereka memang telah disebut dalam Al-Quran. Dan kalau dalam ayat 71 saya kongsikan juga kenapa mereka bersikap begitu. Ayat 71, dan mereka mengira bahawa tidak akan terjadi satu bencana pun. Mereka akan kata mereka buat, tapi mereka tidak ditimpa dengan azab. Dan maka kerana itu mereka menjadi buta. Mereka menjadi buta dan menjadi pekak.
tidak melihat, menjadi buta, tak nampak kebenaran-kebenaran, dan pekak tidak mendengar laungan-laungan yang sebenarnya perbuatan mereka tu adalah satu bentuk kezaliman, kan? Dan kemudian Allah terima taubat mereka. Ada sebahagiannya yang Allah terima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Walaupun dosa mereka tu dah berat, mereka bunuh Nabi, mereka ingat mereka tak jadi apa-apa mudarat kepada mereka. Mereka rasa mereka tak ada susah apa. Mereka ada rezeki yang melimpah ruah, ada harta yang banyak. Atas alasan apa? Sebab mereka rasa mereka bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan yang terpilih. Allah sebenarnya tidak terus mengenakan azab terus kepada mereka, dan azab tu dijanjikan Allah akan musnahkan mereka. Walaupun Allah dah bagi peluang untuk bertaubat, tapi mereka buta kepada kebenaran. Mereka dalam konteks ni tidak mahu mengikut Nabi sebagai yang diutuskan kepada Nabi sebagai Nabi yang terakhir. Tapi ada juga dalam kalangan mereka yang beriman dan bertaubat, antaranya yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah, kan, daripada golongan yang menerima taubat dan menerima Islam. Ada, memang ada, tetapi bukan majoriti kaum Bani Israel yang menerima dakwah. Dan ayat ni disebut wallahu basirun bima ya'malun. Allah ingatkan mereka, Allah nampak apa yang mereka lakukan. Jangan rasa terlalu selamat. Allah akan kenakan azab kepada mereka, sama ada yang disebut dalam surah Al-Isra di dunia dan juga di akhirat. Ini antara apa yang disebut mengenai sikap Bani Israel. Dan kita kembali kepada hadis ini yang pengajarannya itu tentang satu Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan kalau sebut tentang Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri juga, sebab apa? Sufyan bin Uyainah, kalau ikut daripada orang kata apa, ilmu yang dikuasai, saya sebut tadi antara tokoh hadis yang hebat, periwayat hadis yang hebat. Akan tetapi juga Sufyan bin Uyainah pakar dalam bidang tafsir. Itu yang disebut ada kaitan dengan ayat Al-Quran ini, yang disebut kalau tengok dari sudut asalnya berasal daripada Kufah, tapi kemudiannya berhijrah mengikut ayahnya hingga menjadi tokoh yang hebat di Mekah. Digelar sebagai ulama di Mekah. Dan antara gurunya ialah, kalau siapa biasa dengar nama Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri salah seorang daripada anak murid. Sufyan bin Uyainah anak murid Az-Zuhri yang paling hebat selain daripada Imam Malik dan juga Ma'mar. Dan apa yang disebut penguasaan dalam tafsir, saya nak kongsi juga penguasaan dalam tafsir. Disebut Abdullah bin Wahab menyebut tidak ada seorang pun yang lebih alim tahu dalam tafsir Al-Quran melainkan Ibn Uyainah. Bukan nak kata orang lain tak tafsir. Ini ulama hadis memang kalau sudut memuji, yang menunjukkan kata daripada sudut penguasaan dalam tafsir, ini adalah bentuk pujian. Jadi Abdullah bin Wahab menyatakan bahawa tak ada seorang pun yang dia kenal, bagi menurut pandangan dia, yang lebih tahu dalam bidang tafsir melainkan Sufyan bin Uyainah. Sebab itulah Sufyan bin Uyainah, kata-katanya dipetik, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang lebih berat daripada
ayat ni kalau kita tengok balik antara apa yang disebut sebenarnya berkaitan dengan seorang insan. Kalau disebut dalam buku ni, ayat ni menjelaskan bahawa seseorang insan tidak dikira berbuat sesuatu kecuali dia melakukan dua perkara ni. Kita kata kita buat, tapi sebenarnya dianggap tak buat lagi kalau tidak melibatkan dua perkara ni. Yang pertama yang disebut melakukan semua perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya daripada perkara-perkara yang fardu. Kalau kita nak kira semua tu lagi banyak, tapi yang disebut kat sini dari perkara-perkara yang fardu dan semua yang diperintahkan. Yang fardu semua kita buat tak? Okey. Dan semua yang Allah perintah. Dan meninggalkan semua yang dilarang dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini dapat difahami daripada lafaz yang guna istilah dalam ni ma. Lafaz perkataan ma tu yang menunjukkan umum. Susahlah kalau ikut, betul tak? Perkara yang kita nak buat ni tidak syak lagi, ia merupakan perkara yang sangat berat lagi susah. Kan kalau nak buat maksudnya kalau kita tengok balik dalam diri kita daripada sudut yang Allah suruh yang kita buat ni, banyak mana dah yang fardu ni cukup ke tak? Itu daripada satu sudut. Kemudian semua perkara lah yang difardukan dari perkara fardu dan semua yang diperintahkan. Dan yang kedua, seorang insan hendaklah melakukan semua tu yang fardu, semua yang Allah perintah tu, yang Allah kata kena tinggalkan tu secara macam mana? Bukan sekadar buat je. Kena solat, kena puasa, kena bayar zakat. Bukan sekadar buat, akan tetapi cara yang paling sempurna dari sudut batin dengan penuh ikhlas. Yang kita duk sebut dah, bincang dah sebelum ni, daripada sudut kita buat saja tapi Allah nak terima ke tak, kita buat ni ikhlas tak ke kerana Allah ke tak. Itu daripada sudut khusyuknya. Yang ni kita tengok solat kita, yang ni pun kita sendiri dah ada jawapan, betul tak? Sejauh mana ibadat yang kita laku tu dari sudut zahir dah, dan cara tu ikut tak cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam buku ni tanpa sebarang tambahan dan juga tanpa sebarang pengurangan. Amalan yang kita buat tu bertepatan tak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa tambah dan tanpa kurang. Sebab maksudnya ialah tuqimu. Ayat Al-Quran ini menyebut tuqimu, maksudnya mendirikan sesuatu dalam bentuk yang paling sempurna. Tak syak lagi perkara ni susah. Kalau ikutnya susah kan, kita nak buat sesempurna mungkin. Itulah yang ditakuti, yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah, takut adakah amalan yang kita buat ni semua daripada satu sudut yang fardu ni, yang apa yang diperintahkan, yang Allah perintah, kita buat tak? Yang tu satu persoalan. Yang kedua, kita kata kita dah buat, tapi sejauh mana amalan yang kita buat tu sempurna ikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni pun kita tengok pun kita tahu. Sudut puasa kita dalam bulan Ramadan, kita puasa, tapi kadang mulut kita tak boleh kontrol. Kadang-kadang kita puasa tapi kita kata dekat orang, kan? Yang tu yang paling cabaran kita ni adalah, kan, kita memang tak makan, kita memang tak minum, tu daripada satu sudut puasa, kan? Banyaklah perkara-perkara lain. Sebab itu nak disebut Allah perintahkan kita dengan solat, tiang agama, tunaikan dalam bentuk yang paling sempurna, zahir dan
dan juga batin. Memanglah kita manusia tidak sempurna, tapi kita cuba sebaik mungkin lakukan dalam bentuk yang paling baik yang boleh kita lakukan. Ini apa yang disebut, apa lagi yang saya nak kongsikan juga, nak menyebut bahawa okey, yang ni juga yang nak menyebut tentang rahmat Allah yang saya sebut dalam kongsikan dalam hadis ni, hadis yang bermaksud yang Allah ciptakan rahmat pada hari diciptakan sebanyak 100 rahmat yang saya kongsi sebelum ini. Allah pegang 99 rahmat, satu rahmat Allah hantar kepada semua makhluk, bukan kita aja manusia tetapi juga kepada haiwan dan sebagainya. Kalaulah orang yang kafir itu mengetahui semua rahmat Allah yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan berputus asa daripada syurga. Dan sekiranya seorang mukmin tahu akan semua azab neraka, nescaya mereka tidak akan rasa selamat, tak ambil mudah. Contoh yang disebut kat sini, dalam nak mengharapkan rahmat Allah tu kena bercampur dengan rasa takut. Sebab kalau kita harapkan rahmat tu semata-mata, macam saya sebut tadi, tak apalah buat salah sekali, lepas tu kita kata manusia ni biasalah, mana ada manusia yang sempurna, kita bagi alasan kan. Lepas tu kita buat lagi, kita buat tu kita tak rasa bersalah. Kita rasa kita tak bertaubat, tak minta ampun dengan bersungguh-sungguh, kita buat lagi. Sebab kita berpegang kepada prinsip rahmat Allah tu luas. Sebab itulah hadis ini mengikat sifat kita tak salah. Kita mengharapkan kepada sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi janganlah kita ambil mudah, sebabnya membawa manusia jadi malas. Tak apalah, solat juga, ni saya kata kan, solat juga lewat-lewat pun, solat tak tinggal. Kita kata rahmat Allah luas. Ni konsep yang salah kan. Itu yang menjadikan kita malas. Baca baca Al-Quran, kita kata tak apalah, tunggulah esok hari ni. Kita bagi alasan, dan menyebabkan manusia dia akan buat maksiat, dan dia akan terpedaya dengan luasnya sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga janganlah sampai sifat takut tu kena balance, kena seimbang sifat harap kepada rahmat Allah dengan sifat takut. Jangan sampai sifat takut tu menguasai kita, semua kita rasa takut sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut pula dengan azab Allah, kita takut benda tu. Jadi bila kita takut, kita putus asa daripada rahmat Allah, kita takut neraka tu. Ini boleh menyebabkan bila manusia berputus asa dari rahmat Allah, dia akan meninggalkan amalan. Dia tak buat amalan. Ini antara apa yang disebut. Dan sebab itu juga disebut dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyebut tentang rahmat Allah akan disebut juga tentang azab. Jadi ayat Al-Quran sebut tentang rahmat, sebut juga tentang azab. Dua-dua ada. Dan juga tidak ada ayat tentang azab melainkan Allah gandingkan dengan menyebut rahmat Allah. Memang kita takut Allah akan azab kita, banyak kita buat kesilapan, tapi juga kita kena ingat Allah ada sifat rahmat. Kita kena minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini kena seimbang. Antaranya ialah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 49 hingga 50, ayat yang berbunyi nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna
azabi huwal azabul alim. Ayat yang bermaksud khabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ini firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah, bagi tahu kepada hamba-hamba kita sebagai hamba Allah, kepada seruan kepada Nabi supaya menyampaikan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya Allah bersifat maha pengampun dan maha penyayang. Tapi kena minta ampun kepada Allah, jangan rasa buat dosa tapi tak rasa apa-apa. Kena bertaubat, dan bahawa sesungguhnya kena ingat ayat ini, azabku adalah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Begitu jugalah yang ini antara beberapa perkara yang disebut. Saya nak kongsi juga tentang rahmat Allah tadi. Ada juga maklumat lain. Kalau kita tengok tadi, hadis tadi, rahmat Allah ada jumlah dia disebut 100. Akan tetapi jumlah 100 tu disebut dengan tujuan nak tunjukkan betapa luasnya rahmat Allah yang tak terbatas. Kalau kita fikir baru satu rahmat Allah turunkan, nak cakap rahmat Allah itu memang tidak terbatas. Dan nak menunjukkan bahawa dalam ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 156, ayat yang bermaksud Allah berfirman, yang menunjukkan bahawa rahmat Allah disebut di sini, rahmat Allah tu tidak merangkumi kecuali orang yang berhak mendapat rahmat saja. Jadi bukan semua orang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ada orang-orang yang berhak mendapat rahmat Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang Allah kurniakan rahmatnya kepada kita, khususnya di hari akhirat nanti. Jadi ayat Al-Quran ini bermaksud siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah tu akan meliputi segala sesuatu. Maka aku tetapkan rahmatku untuk siapa? Rahmat Allah ini, maka aku tetapkan rahmatku lilladzina yattaqun, iaitu kepada orang-orang yang bertakwa, dan juga orang-orang yang menunaikan zakat, dan juga orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi rahmat Allah tu memang luas. Kalaulah manusia dengan maksud semua manusia istiqamah, rahmat Allah tu cukup untuk mereka. Akan tetapi Allah tidak meliputi rahmatnya kecuali orang yang beriman kepada Allah dan mentaati dan taat kepada perintah Allah. Dan saya nak kongsi lagi satu yang terakhir daripada sudut rahmat Allah yang kita kena seimbang. Ada yang menunjukkan kalau nak dibandingkan tentang rahmat Allah, ada hadis juga oleh, yang ni pun hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis lain juga tentang rahmat Allah juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang berbunyi, lamma khalaqallahu al-khalqa
kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi yang nak dimaksudkan kat sini hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, apabila Allah menciptakan makhluknya, Allah menulis dalam kitabnya, yang kitabnya terletak di sisinya di atas arasy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi hadis ni selari dengan hadis yang kita kongsikan, rahmat Allah tu luas. Dan kalau nak banding rahmat Allah dengan kemurkaan Allah, rahmat Allah itu lebih maksudnya lebih luas, lebih banyak lagi nak dibandingkan dengan kemurkaan Allah. Dan ada juga lagi ayat Al-Quran. Jadi hadis ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang menunjukkan sifat rahmat Allah, dan juga menunjukkan sifat ghadab, ada sifat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang inilah yang disebut juga dalam surah Al-An'am ayat 54, ayat yang menunjukkan Allah bersifat rahmat, ayat yang berbunyi kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ayat yang bermaksud Rabbmu telah menetapkan ke atas dirinya sifat rahmat. Yang ni yang kita kena faham, yang selaras, yang menunjukkan bahawa Allah sifatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmat. Dan juga disebut kat sini sifat rahmat dikaitkan dengan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Jadi ayat yang bermaksud dan Rabbmu lah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jadi ada juga hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahawa rahmat yang sama juga, rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Banyaklah yang menceritakan sifat-sifat Allah yang bersifat rahmat, dan daripada itu jugalah menunjukkan hadis ni jadi berita gembira kepada siapa? Kepada orang yang macam kita yang buat dosa. Jadi maksudnya dengan sifat rahmat Allah tu kita tidak berputus asa. Kita walaupun kita rasa, memang kalau kita tengok kadang-kadang, kalau kita fikir kan, amalan apalah yang sebenarnya nanti yang Allah nak kira daripada kita kat hari akhirat nanti. Allah nak kira amalan kita yang mana, kan? Kalau tengok solat kita, tengok puasa kita, dengan umur kita 50, 60, yang muda lagi, nak kira, kalau nak kira kan, solat, adakah solat kita berapa kali? Kalau kita nak bilang yang betul-betul kita lakukan dengan yang baik, dengan khusyuk, daripada sudut percakapan kita, perbuatan kita, dekat mak kita macam mana, dekat anak kita macam mana, dekat jiran kita macam mana, dekat rakan sekerja kita macam mana. Sebab kita, setiap anak Adam adalah kita buat dosa. Tapi yang pentingnya kita jangan berputus asa untuk minta rahmat Allah, bertaubat dan juga lakukan amalan-amalan. Bukan saja bertaubat, tapi orang kata apa? Kita minta, kita nak Allah ampunkan kita minta, tapi minta dengan ikhlas. Kita nak memperbaiki diri kita. Amalan yang mana kita rasa kita
kita kena tampung, yang banyak kita kurang, kita cuba macam hadis yang kata, yang mana kita boleh buat secara konsisten dengan baik, kita cubalah lazimi, ya. Jadi kalau kita renung, dengan orang kata apa, kita melihat kepada sifat, nama-nama Allah, kita akan rasa bagi motivasi kepada kita supaya kita merebut peluang untuk sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna istighfar yang sebenar-benarnya. Yang macam mana kalau Nabi SAW dalam riwayat menyebut Nabi istighfar sebanyak 70 kali, ada riwayat 100 kali. So yang inilah sama-sama saya kata kat saya, kadang-kadang kita tak bilang pun, dan bila kita tak bilang tu pun kita tak cukup ke tak. Tapi yang pentingnya cukup ke tak cukup ke, kalau siapa yang boleh cukup, alhamdulillah, kita sentiasa melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setakat itu sajalah perkongsian daripada saya yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita memang mengharapkan rahmat Allah, dan dalam pada masa yang sama kita takut azab di akhirat nanti, dan kita minta kepada Allah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Wallahu alam. Setakat itu sahaja. Dan juga nanti tajuk yang siri yang ke-12, yang ni pun saya rasa memang sangat berkait dengan kita. Bagi saya juga sangat menarik untuk orang kata kita nak memperbaiki diri kita. Larangan dari banyak berkata perkara yang tidak berfaedah. Nanti untuk siri yang ke-12 lah, supaya jadi muhasabah kat kita. Kadang-kadang kita ni bercakap je, tak tahulah kan apa yang ni. Sama-samalah, semoga perkongsian ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.